pada putiran 020000 industri pelancongan. Saya takkan makan masa panjang, tapi saya hanya nak bangkitkan isu ini, kes ini seorang pelawat yang datang ke Malaysia untuk perhatian Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian. Saya sebenarnya terima aduan ini dari seorang pelawat dari Kenya. Beliau dijemput oleh kawannya di Malaysia untuk datang ke Malaysia pada 25 Oktober 2013. Jadi yang pelawat ni namanya adalah John Kimari Murray. Dia pernah membuat pertanyaan di Kedutaan Malaysia di Nairobi berkenaan dengan syarat untuk masuk ke Malaysia pada September tahun ini. Tapi beliau tidak diberitahu tentang apa-apa syarat larangan untuk masuk ke Malaysia daripada pegawai Kedutaan Malaysia kita. Walau bagaimanapun, bila dia sampai ke KLIA pada 25 Oktober, pegawai immigration di KLIA minta beliau untuk membentangkan wang tunai $3,000 atas meja mereka untuk membuktikan bahawa beliau mampu berada di Malaysia selama 12 hari. Jadi John Kimani pada waktu itu dia mempunyai $700 di dompetnya. Beliau berkata beliau mampu mengeluarkan wang tunai daripada mesin ATM dengan kad kredit Visanya. Tetapi yang alasannya ditolak oleh pegawai immigration. Dan pegawai immigration KLIA memberitahu beliau bahawa undang-undang Malaysia menetapkan bahawa setiap pelawat mesti mempunyai wang tunai $300 setiap hari sekiranya dia ingin duduk di Malaysia. Ini bermaksud kalau John Kimani dia tak ingin berada di Malaysia selama 12 hari, dia mesti mampu menunjukkan wang tunai $3,600. Tetapi maklumat ini tidak diberitahu oleh pegawai Kedutaan Malaysia kepada beliau semasa beliau membuat pertanyaan. Dan John Kimani kemudian menunjukkan tiket kapal terbang balik, return tiket kepada pegawai immigration. Tetapi pegawai immigration kita enggan terimanya dan terus menghantar beliau ke lockup, bahagian Persons Refused Entry, PRE. Mereka juga merampas 2 telefon bergerak beliau dan tidak membenarkan beliau menghubungi host dia, itu kawan dia di Malaysia yang menjemput beliau datang ke Malaysia, dan juga beliau juga tidak dibenarkan untuk menghubungi Kedutaan Kenya di Malaysia. Lepas tu John Kimani dihantar balik ke Nairobi pada 26 Oktober, sehari selepas itu. Yang sebenarnya saya buat aduan kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri pada minggu lepas, dan saya dapat surat ini daripada pejabat Timbalan Menteri Dalam Negeri yang berkata, saya hanya baca dari perenggan ini. Ia berkata pegawai immigration mempunyai kuasa prerogatif untuk menentukan seseorang yang tidak menetapi profiling pelawat tulen berdasarkan pengalaman dan latihan yang diterima sepanjang masa beliau bertugas. Dalam kes ini, subjek ditolak masuk sejajar dengan peruntukan Seksyen 2A Akta Immigration 1959/63 yang dibaca bersama dengan Seksyen 8/3 Akta yang sama sebagai orang yang dilarang masuk. Antara sebab-sebab yang diambil kira dalam kes ini adalah A. Subjek gagal mengemukakan maklumat dan tujuan kemasukan. B. Tiada arah tuju dan tempahan hotel. C. Subjek juga tiada wang sara diri yang mencukupi. Dan D. Kemasukan sebagai pelawat tulen diragui. Jadi sebenarnya saya nak tanya sini, adakah ini saya mesti kata saya faham lah yang kadang-kadang pihak immigration kita melarang kemasukan warga daripada sesetengah negara kerana kita mensyaki mereka mungkin ada tujuan ataupun yang lain. Tapi kadang-kadang pegawai kita buat silap juga. Kalau kes macam ini, saya juga nak tanya, apakah kita ada syarat bagi mereka yang masuk ke Malaysia mesti mampu menunjukkan mereka ada $300 setiap hari. Adakah ini syarat kita? Bagi saya kalau saya pergi ke Singapura, saya pergi ke negara China, saya pergi Afrika, mungkin saya juga tidak bawa cash $, yang begitu banyak kerana kita semua sekarang ada credit card. So, saya nak tahu adakah ini syarat immigration terhadap negara tertentu ke ataupun macam mana? Kerana kita selain daripada kes ini, kita juga pernah dapat aduan daripada sesetengah pelawat dari negara China. Mereka masuk dan lepas tu mereka masuk nak cari peluang pelaburan.
Masuk lepas tu tak tahu ada syarat apa, tidak diberitahu sebelum itu, dihantar balik. Kita dapat kes-kes macam ni. Dan tahun depan adalah tahun melawat Malaysia, yang mana kerajaan telah memberi peruntukan yang banyak untuk menyambut pelawat asing datang ke Malaysia. Dan sekiranya kerajaan kita ada kenakan syarat kepada pelawat daripada negara-negara tertentu bahawa mereka mesti mempunyai cash berapa ratus US dollars baru boleh masuk. Ia harus diberitahu kepada mereka semasa mereka memohon visa untuk masuk ke Malaysia, dan maklumat seperti ini mesti diberitahu oleh pegawai kedutaan kita ini. Dalam kes ini adalah kes di kedutaan kita ini di Kenya, yang mana pelawat ini tidak diberitahu tentang ini. Dan juga saya rasa, saya tahu ini bukan dalam di bawah urusan Kementerian Pelancongan, tapi kalau insiden seperti ini terus berlaku, ia akan menjejaskan nama baik kita, kerana kes macam ini telah pun keluar dalam Facebook. Jadi kalau ia disebarkan, ia akan menjejaskan usaha kita untuk menarik masuk pelancong asing ke Malaysia. Jadi saya nak hanya minta yang Berhormat Menteri, saya ada email dan fotokopi pasport dia dan sebagainya, aduan dia, kronologi event semua ada di tangan saya. Saya boleh hantar kepada Yang Berhormat Menteri. Saya hanya minta Berhormat Menteri mungkin boleh panggil agensi-agensi yang berkenaan. Kita ada satu SOP. Kita ada satu, harus ada satu pemberitahuan maklumat yang diberitahu kepada warga asing yang ingin masuk ke Malaysia. Berapa ratus cash yang mereka harus berada bersama dengan mereka semasa mereka masuk, supaya kita tidak memangsakan yang pelawat kita yang memang ingin datang ke Malaysia mungkin untuk urusan tertentu ataupun untuk melawat negara kita, dan mereka menghadapi layanan seperti ini dan dihantar masuk dan nama kita busuk di negara kita, mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, di paste. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Pengerusi,